ketika zaman Nabi SAW, maka bagindalah tempat rujukan utama para sahabat ataupun kaum muslimin pada ketika itu yang nak bertanyakan berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan tafsir ayat Al-Quran, berkaitan dengan hukum fiqh dan sebagainya. Maka selepas kewafatan Nabi, ketiadaan Nabi, maka tiada lagi lah tempat rujukan utama. Selepas Nabi tak ada, maka tak ada rujukan utama. Maka Khulafa Ar-Rashidin, mereka melantik beberapa orang sahabat yang mahir dalam ilmu fiqh, yang mahir dalam ilmu hadis, yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, yang mahir dalam ilmu tafsir seperti Ibnu Abbas dan sebagainya. Maka mereka inilah yang menjadi sumber utama pada ketika itu. Maka dari situlah munculnya mazhab sahabat-sahabat. Ada mazhab Ibnu Umar, ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Ibnu Mas'ud, ada mazhab Sayyidina Aisyah, dan mereka ini bertebaran. Mereka ini bukan hanya duduk di Madinah sahaja. Ibnu Mas'ud di Kufah, di Iraq, Abdullah bin Abbas di Mekah, kemudian dia pergi ke Taif dan sebagainya. Ada yang di Madinah, ada Ibnu Umar, ada Sayyidina Aisyah. Maka bila berbeza tempat, berbeza zaman, maka berbezalah pendapat-pendapat, ijtihad-ijtihad ataupun pandangan-pandangan para sahabat itu dalam meletakkan sesuatu hukum dalam ibadah. Maka selepas ketiadaan para sahabat, maka tradisi ilmu ini diteruskan oleh para tabi'in. Begitu juga para tabi'in ini, mereka hidup di pelbagai zaman, mereka hidup di pelbagai tempat, daerah, negara dan sebagainya, sehinggalah pada kurun kedua ataupun pada kurun ketiga hijrah, maka muncullah pula imam-imam mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Jadi imam-imam mazhab inilah mereka telah menyusun semula hukum hakam dengan cara yang lebih sistematik, ada kaedah, ada uslub, ada manhaj dan sebagainya, berpandukan Al-Quran, berpandukan As-Sunnah, berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mudah kaum muslimin pada ketika itu untuk beramal dengan Islam tanpa direct kepada Al-Quran, tanpa rujuk kepada hadis, kerana mereka telah istinbat hukum, mereka telah ambil hukum daripada Al-Quran, mereka telah ambil hukum daripada hadis dan menyusun kaedah-kaedah mengikut manhaj masing-masing. Bahkan kalau kita katakan circle empat mazhab itu sebenarnya adalah sama. Kerana Imam Hanbali juga berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, dan mereka-mereka ini, imam-imam ini berguru dengan para tabi'in sehinggalah kepada para sahabat. Jadi salasilah ataupun pertalian mereka ini tidak putus. Sampailah sanadnya ataupun salah-salah itu sampailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.